Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi kepada semua saya ucapkan. Okey, jam dah menunjukkan 8.35 jadi kita akan start lah untuk sesi kelas kita pada pagi ni. Kelas kemahiran maklumat berkenaan dengan ENOX ENOX 20 lah ya. Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Atikah ya kerana sudi menjemput saya untuk sesi pagi ni berkongsi. Saya kira sesi pagi ni kira berkongsi lah. Kalau nak kata saya expert dalam ENOX ni tidaklah ya. Cuma adalah part of yang saya tahu dan ada maybe ada yang part saya tak tahu. In case kalau kata ada mungkin yang pernah experience guna benda ni mungkin boleh share, boleh kongsi atau boleh tegur lah ya. Okey, sekarang pagi ni kita berkongsi lah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada semua kerana turut hadir pagi-pagi ni. Okey, jadi saya tak nak lengkap masa pada pagi ni kelas kemahiran maklumat ENOX 20 ni ataupun reference management software ni kita bagi pada dua sesi lah. Kita ada 2 jam ya. Yang sesi pertama kita akan fokus on nota dulu, dia punya teori apa benda, apa itu referencing, kenapa perlunya referencing. Dan yang kedua barulah saya saya tunjuk ajar macam mana nak buat installation dan seterusnya macam mana nak export citation ataupun insert citation ke dalam Microsoft Word Okey, jadi terlebih dahulu lupa bagi memberkati kelas kita pada pagi ni, apa kata kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah ya. Okey, jadi saya terus ke sesi pertama kita dengan sedikit nota lah ya untuk makluman dan rujukan semualah ya. Semua nampak? Semua boleh nampak nota saya? Slide boleh nampak? Belum lagi. Tak nampak? Oh, sorry. Saya tak share, lupa. Lupa. Saya tu sangat. Okay, saya share entire screen. Okey, boleh dah. dah. Okey, dapat Okey, ni untuk makluman perpustakaan ada menyediakan modul ni lah, LMS 300 Reference Management Software ENOX Okey, untuk pagi ni saya akan brief dulu lah apa itu modul LMS 300 yang mana merupakan modul khusus untuk ENOX lah yang mana ENOX merupakan satu searching tools yang mana menyediakan cara yang senang lah untuk kita cari online bibliographic databases dan juga mendapatkan sumber rujukan direct kepada ENOX lah Dan ENOX juga merupakan satu reference ataupun dan image database lah yang mana specialized khusus untuk kita menyimpan, kita menguruskan, kita membuat pencarian bibliographic references lah daripada kita punya private reference library lah kepada kita panggil dia kita call dia ENOX library Okey, normally kalau kata bukan pandemik kita akan buat secara face to face lah. Saya lebih suka secara face to face sebab kita boleh hands on, kita boleh bersemuka dan kita boleh pada masa sama kita boleh buat banyak benda lah tapi manakala kita dalam pandemik ni jadi terpaksa buat dalam secara online lah Okey, apa yang dia highlight dalam modul ni nanti berkenaan dengan macam mana pengenalan reference management software, pengenalan kepada ENOX, panduan membuat instalasi dan saya akan tunjuk juga macam mana nak tambah references, macam mana nak tambah references dengan mengimport dan macam mana juga nak masukkan citation daripada all databases, Google Scholar dan juga bagaimana nak insert references ke dalam Microsoft Word ataupun Word documents lah Okey. Jadi terlebih dahulu saya pergi kepada Introduction to Reference Management Software Okey. Sebelum tu kita kena kenal lah kenapa perlunya membuat referencing kalau kata merujuk kepada maksud yang dinyatakan di sini, referencing bermaksud kita acknowledging ataupun kita mengiktiraf ataupun kita menghargai seseorang, hasil kerja seseorang ataupun ideas lah dengan kita membuat citing ataupun kita buat documenting lah menunjuk kita cite dokumen seseorang lah
Yang untuk maklumat juga, referencing ni ialah basic university requirement, ya, keperluan asas universiti lah. Kalau kata tak buat referencing, itu dikira sebagai plagiarism ataupun academic fraud lah, ya. Yang ini isu besar lah kalau kita menciplak hasil kerja orang tanpa kita acknowledge, ya. Sebab itu kita panggil dia sebagai referencing, ya. Okey, referencing juga merujuk kepada kita ambil directly actual text lah, sama ada kita sama ada quotes ataupun teks, selain tu dia juga merupakan kepada kalau kata kita ambil music pun dikira sebagai referencing, ya. Okey, and then word-cited juga dikenali sebagai word-cited, juga dikenali sebagai references lah, ya. So biasanya kita akan jumpa lah references ni di akhir artikel kita, di akhir buku kita, ya. Itu kita panggil references, ya. Mungkin ada setengah perasan selain penggunaan references, ada juga penggunaan bibliografi, ya. Tapi dua perkara ni berbeza. Ada perbezaan antara references dengan bibliografi, ya. Nanti saya akan explain dalam slide seterusnya, ya. Okay, normally references dia akan disusun secara alphabetical lah, disusun daripada A to Z, jadi kita akan nampak perlu dicantik lah, dia akan disusun ikut A to Z, dan yang kebiasaan references yang digunakan, style yang digunakan adalah APA lah, American Psychological Association style, Okay. And then bila kita perlu citing, ya, ataupun bila kita perlu buat referencing, ya, yang pertama bila kita tahu siapa yang hasilkan kerja tu, siapa yang hasil kerja tu, and then bila dia diterbitkan, dia hasilkan, ya, ataupun di mana dokumen tu ataupun artikel tu ataupun bahan-bahan tersebut diterbitkan, ataupun dihasilkan. Begitu juga kita kena tahu apa format bahan yang kita perlu cite, contoh buku, report, ya, proceeding, music, banyak lagi sebenarnya. Ini antaranya lah format, ya. Jadi berlainan format, berlainan cara dia punya kita nak buat citation, ya, bentuk citation dia. Okey, bila kita guna bahan dalam bentuk online juga begitu, ya. Kena nyatakan dia punya URL website tu ataupun URL databases lah, ya. Kalau kita guna databases, ya, dan kena nyatakan bila kita access databases tersebut ataupun website tersebut lah, kena nyatakan tarikh, ya, retrieve when bila retrieve, contohnya 8 November 2021 contohnya, kena nyatakan, ya. Okey. So bila kita buat references, bila kita nak perlu buat references, bila kita ambil sumber-sumber maklumat daripada, contohnya kita ambil daripada textbooks, journals, newspaper, report dan sebagainya lah. So kena nyatakan dia punya references, ya. Biasanya bila kita buat references ni di akhir, itu merupakan bahan rujukan kita lah, yang mana pensyarah sendiri boleh tahulah kita guna sumber-sumber mana untuk hasilkan kita punya assignment ataupun kita punya project, ya. Jadi bila kita buat rujukan ni, jadi kita terkeluar ataupun terkecuali daripada plagiarism, ya. Okey. Tadi saya dah maklumkan ada perbezaan antara references dengan bibliografi, ya. Walaupun kalau kita tengok dia macam sama tapi dia berbeza, ya. Okey, bibliografi ni merujuk kepada senarai sumber-sumber yang kita guna sama ada secara direct ataupun tidak. Secara direct ataupun tidak lah. Yang mana biasanya bibliografi ni kita senaraikan, kita sediakan apa yang kita buat dalam hasil kerja kita, dalam projek kita, ya. Contohnya tak kira lah sama ada kita ambil bahan tu dari segi dalam magazine ke buku dan sebagainya lah. Jadi normally kita akan jumpa di bahagian akhir papers ataupun di akhir buku ataupun di akhir jurnal lah, ya. Okey. Bezanya kat sini, ya, bibliografi ni, contohnya references, kita akan masukkan semua yang kita guna bahan. Contohnya lah kita buat pasal projek pasal berkenaan dengan modeling, mathematical modeling contohnya. Jadi sekiranya kita gunakan semua bahan-bahan, contohnya dalam teks kita, dalam body of articles kita perlu nyatakan dia dalam bibliografi, ya. Tetapi sekiranya contoh kalau kita just baca saja tapi kita tak ambil konteks daripada mana-mana sumber,
tapi kita baca daripada sumber tersebut, kita perlu masukkan dalam bibliografi walaupun kita tak letak dalam body of article kita. Kena nyatakan, maknanya kita gunakan sebagai rujukan sahaja secara indirect. Okey. Itu antara beza bibliografi dengan references ya. Okey. Okey, kat sini terdapat banyaklah sebenarnya writing style, antaranya APA, MLA, Oxford, Harvard, Chicago, IEEE, banyak sebenarnya, lebih kurang dalam 7,000 kita silap ya. 7,000 citation style lah ya. Jadi yang well known kat sini, yang famous lah, normally kita pakai APA reference list ya. Okey, apa itu reference list ya? Okey, jadi kat sini APA merujuk kepada Stand for American Psychological Association. Stand for APA lah. Yang mana normally dia akan bidang social science akan guna APA style lah untuk buat referencing dia ataupun references dia lah. And then kita akan jumpa banyak example lah format untuk APA lah ya. Ada in-text citation, ada endnotes, ada footnote dan ada reference page. Okey. So ini APA referencing Okey, dia ada dua parts ada kena clear lah ya. In-text citation dengan reference list in-text citation ni bila kita jumpa dekat body of paper lah, normally dia akan ada nama author dan nama tahun. Nama author dan tahun nama author dan tahun. Dan kebiasaannya kita akan jumpa di bahagian literature review dia kata artikel jurnal second part of article jurnal tu kita ada literature review. So kita normally akan jumpa in-text citation Okey. So setiap yang kita setiap references yang kita masuk dalam in-text citation, dia akan listingkan di bawah di bahagian reference. Di bahagian reference itu bahagian di akhir muka kertas kita ataupun di akhir artikel lah ataupun di akhir buku So kita panggil reference list. Yang ni saya kata tadi, reference dia akan senaraikan ikut alphabetical order lah daripada A to Z yang mana-mana yang kita jadikan sebagai in-text citation, dia akan automatically dia akan jadi reference list Okey. Kalau kata kita tak guna reference tu dalam in-text citation, kita perlu masukkan dalam bahagian reference list jadikan dia sebagai bibliografi lah Okey. So kat sini ada beberapa rules yang perlu kita tahulah berkenaan dengan APA style. Yang pertama, dia kena starting dengan author dulu, and then baru di follow dengan year lah. Contoh kat sini Adam sama ada tahun tu dipisahkan dengan author ataupun disekalikan dengan author dalam bracket tu Okey, normally author ni can be last name ataupun surname lah Kalau kata nama Melayu dia kena direct name full name, ataupun sometimes dipakai pakai nama first name lah Okey, dan seperti saya maklum tadi juga, reference list ni disusun ikut alphabetical order A to Z. Okey, setakat ni boleh tak? Clear? Setakat ni clear tak? Clear. Clear, alhamdulillah. Okey, kalau tak ni boleh tanya, boleh open mic ataupun boleh tanya di ruangan chat lah, nanti saya akan interrupt Okey, seterusnya rule APA style seterusnya adalah berkenaan dengan pemilihan nama lah. Biasanya digunakan surname dalam surname Normally kalau kata nama Mak Saleh lah contohnya yang kalau dia tengok dekat slide ni, kalau kata David J. Beckham, dia akan pakai nama surname saja Beckham tu kalau kata Chuah tu surname untuk Chinese name so dia akan guna surname begitu juga dengan Jimmy Chu Kim Yong kalau kata kita belajar Jimmy tu nama person tu lah, nama sebenarnya Jimmy Kim Yong tu nama dia, Chu tu nama family dia, nama surname dia kalau kata nama Melayu saya sebut tadi, kita boleh guna full name dia sama ada dia panggil digunakan Asma Omar ataupun dipakai nama Omar lah Okey, begitu juga nama India, sama macam nama Melayu Okey. Okey, ini yang saya nyatakan tadi, kita kena pastilah ataupun tahu format untuk buat citation bagi APA style bagi buku lah Contoh, kalau kata buku mesti starting dengan author follow by year ataupun date lah and then diikuti dengan judul buku, sumber ataupun penerbit dia siapa, dan kalau kata ada contohnya kalau kita ambil e-books kena nyatakan dia punya DOI dia ataupun
kita panggil document of identifier dia lah, pengenalan kepada ataupun pautan kepada input tersebut lah ya. Jadi kalau kata macam saya highlight tadi, kalau kata kita pakai in-text citation ya, contohnya kita paraphrase ni maksudnya kita rangka semula ayat tu, kita olah balik ayat asal daripada kita ambil daripada artikel jurnal contohnya. Kita olah ayat balik, jadi in-text citation perlu macam gini lah, perlu dalam perlu nama author dan tahun dalam bracket Kalau kata kita ambil direct tanpa kita olah ataupun kita ubah ayat asal daripada artikel tu, kena gunakan kaedah macam ni in-text citation dia dalam bracket sehingga 2018 nyatakan page dia 52. Maknanya kita ambil direct tanpa kita paraphrase lah ataupun kita olah balik ayat tu kita restructure balik ayat tu. Jadi perlu diingat format buku macam mana, begitu juga dengan jurnal artikel lah. Yang membezakannya sumber dia predicate information. Untuk jurnal artikel ni, kalau kata title nama jurnal tersebut, jurnal apa? Journal of Information Technology contohnya. And dia kena nyatakan dia punya volume, 23 tu volume, 5 tu issue, 35 hingga 39 tu pages atau nombor muka surat. Dan normally bila jurnal artikel ni akan ada DOI dia pautan kepada artikel tersebut, DOI lah Okey, ini kalau tengok contoh reference dia, begitu juga samalah macam buku tadi. Kalau kata direct code kena nyatakan dia punya pages Okey. Cuma date dia can be tahun can be date can be date Okey. Kalau kata contoh yang ni untuk jurnal artikel untuk one author kalau kata ada 10 author, 10 author kena masukkan untuk sekarang ni lah tak macam dulu lah dulu maybe kita boleh letak contohnya Shah Nizam et al. Contohnya et al tu merujuk kepada yang lain-lain lah Jadi untuk yang sekarang ni kena masukkan semua lah Okey. Ini pula untuk pages, web pages lah. Contoh kalau kita ambil sumber tu daripada internet kali lah kalau kata kita buat assignment ni mesti ambil artikel daripada website Jadi kalau kita bila kita ambil bahan-bahan daripada website, jadi kaedah sama, author, tahun, tajuk bahan sebut kita ambil kat mana, website mana kita ambil, kena nyata website apa. And then begitu juga dengan URL. Seperti saya maklum tadi, kita kena nyata bila kita ambil bahan tu. Contohnya kita retrieve Disember bila, contoh kita ambil retrieve November, contoh hari ni 9,2021 from website mana. Kena nyata contoh yang diberi di bawah macam ni lah rupanya Cuma kat sini dia tak letak retrieve tu Jadi bila kita, kalau boleh letak retrieve, kita ambil bila kat bahan tu Cuma kalau kata direct code, kalau kata yang buku dengan artikel jurnal diguna P untuk page. Kalau kat sini diguna para untuk menggantikan page lah. Sebab normally website kita tak jumpa page kita akan jumpa paragraph Okey. Okey, seterusnya saya akan sentuh berkenaan dengan ethics dan plagiarism lah Okey, semua kena maklum lah, plagiarism ni merujuk kepada bila kita copy sama ada perkataan ke, ayat ke, paragraf ke secara direct lah tanpa kita paraphrase kita restructure balik ataupun kita olah balik ayat tersebut lah. And then yang satu, kita dah olah ayat kita tak olah ayat, kita ambil direct. And then kita juga copy selain daripada word tu, kita ambil illustration, gambar ke, ilustrasi ke, carta-carta ke, lukisan ke ataupun model sebagainya. Tanpa kita kredit, kita acknowledge, kita letak kredit, siapa kredit kepada siapa contohnya kita akan jumpa biasanya dalam surat khabar lah contohnya newspaper online, biasa bila ada gambar tu ada kat bawah tu tulis kredit kepada siapa biasa itu kira acknowledge contoh begitu juga dengan presentation kalau kata sama ada di final draft ke dan sebagainya, kena nyatakan sumber dia kat mana kita ambil So plagiarism tu maksudnya kita ambil semua maklumat-maklumat tu tanpa kita paraphrase, tanpa kita letak kredit, tanpa kita cite the source the owner ataupun the owner of work of idea kena itu maksud dia plagiarism Okey, untuk maklumat UiTM ada langgan ataupun ada license lah satu software, iaitu kita panggil Turnitin
untuk kita buat plagiarism checker lah yang mana kat sini lecturer diberi kemudahan ini untuk check lah you punya assignment dan sebagainya. Jadi kat sini UiTM dah tetapkan similarity index tu kena tak boleh lebih daripada 30%. Contohnya bila kita upload dalam Turnitin you punya assignment ataupun you punya project, bila sistem detect lebih daripada 30%, maksudnya itu dikira sebagai plagiarism So you kena lecturer kena return balik, you kena paraphrase balik ayat-ayat tu sampailah dia jadi kurang daripada 30%. Jangan lebih daripada 30%. Kalau kata lebih daripada 30%, you dikira sebagai plagiarism, plagiat lah kita panggil. Okey. So kalau tengok contoh dekat slide ni ada berkenaan dengan chapter 1 dia buat digunakan Turnitin So dapat bila dia tulis lebih kurang dalam 17%. Jadi itu tidak dikira sebagai plagiarism lah sebab kurang daripada 30. Okey. Untuk makluman juga yang famous dekat UiTM kita ada Mendeley dan Enoch lah. Jadi ada perbezaan kedua ciri ni lah reference management software Enoch ni Mendeley dia ada dua desktop web dengan desktop Mendeley lah. Kalau kata Enoch lebih kepada Enoch desktop sahaja Itu bezanya, and then adalah ciri-ciri yang membezakan kedua-dua ni contohnya Mendeley ni sebelum tadi ada Mendeley desktop and web dia ada yang boleh synchronize dan kalau kata dia punya capacity ataupun storage dia punya kalau kata Mendeley ada 2 gig storage begitu juga dengan desktop kalau kata polisi yang boleh tengok contoh sinilah begitu juga dengan certain style Mendeley ada 7,000 Enoch ada 6,500 lebih kurang Okey. So ini berkenaan dengan Enoch lah Jadi yang ini saya akan tunjuk macam mana saya akan hands on tunjuk macam mana kita nak download dan nak install Enoch lah Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa pertanyaan tanya? Ada apa pertanyaan? Boleh tanya di ruangan chat, saya boleh respon Pokok tak clear lagi. Okey tak? Kalau okey boleh type 1. Kalau okey boleh type 1. Nak tengok ada orang okey. Okey majoriti okey lah sebab teori je kita tak dengar lah. Okey, sekarang ni saya nak hands on macam mana kita nak buat installation lah. Jadi untuk slot ni saya recommend lah kalau kata siapa-siapa ada 2 device, better provide 2 device lah. Satu maybe telefon untuk dengar tutorial saya macam mana nak buat installation. Kalau kata ada satu lagi laptop boleh sama-sama kita buat installation lah Okey, tak perlulah nanti nak tunggu habis sesi ni baru nak buat installation Jadi takut tu miss step Okey, jadi first step saya nak minta semualah minta pergi ke ataupun visit kita punya library portal terengganu.library.uitm.my So pergi ke portal ni. Okey, saya copy dia punya link kat sini. Okey. Boleh pergi ke portal ni. Okey. Okey, semua dah buka Semua dah buka? Okey, kita buat sama-sama lah. Okey, alhamdulillah buka. Okey, so first step dia nampak tak dekat bahagian atas ni ada pautan home, about, contact us, ada download So klik download. Klik bahagian download di atas ni, pautan download. Okey, nampak tak ada dua title kat sini, ada form and ada software So saya nak semua klik software. Klik software. Okey. Dah klik software. Okey, nampak tak kat sini under title banyaklah seperti saya maklum tadi ada Enoch, ada Mendeley lah. Bukan setakat Enoch software saja, kita ada Enoch training kat sini. So in case lah kalau kata adik-adik berminat untuk attend training latihan Enoch, boleh klik ke pautan ni lah link di link ni. And then kalau kata tak clear lagi, in case after our session pagi ni, kita boleh adik-adik boleh klik link ni untuk tengok macam mana dia buat installation Enoch lah
And then kat sini kita ada dua core file lah ya, Enoch Windows dan Enoch Mac. Kalau kata Enoch Windows ni untuk yang siapa yang pakai Windows ya. Tak kira lah Windows apa ni, Windows apa sekarang ni. Windows lah ya. Okey, Windows 10 dan sebagainya lah. Kalau kata pakai Enoch Mac ni merujuk kepada Apple lah. Siapa pakai Macintosh Macintosh. So kena download Enoch Mac Okey, after dah kita sekarang ni saya nak minta semua klik download untuk Enoch Windows siapa yang pakai Windows lah dan Enoch Mac siapa yang pakai Enoch Mac Okey, tapi untuk pagi ni saya pakai Windows macam PC saya pakai Windows jadi saya klik download lah sini untuk Microsoft Windows. Okey. So semua dapat tak kat sini? Semua dapat tak page macam ni? Dapat. Okey, dapat. Okey, jangan panik kalau kata keluar file not found ni. Kita tak nak yang ini, kita nak yang ini Enoch Software for Windows So klik Enoch Software for Windows. Okay. So dia keluar dua option kat sini untuk kita download Satu version X9 and then satu lagi version 20 Untuk maklumat kita sekarang kita pakai version 20 tapi kalau kata siapa yang stick dengan X9 pun tak ada masalah Cuma berbezanya Enoch ni ada feature-feature baru lah. And then dia lebih friendly lah lebih friendly, dia berbeza sikit daripada S9 Kita upgrade dia punya feature-features dia. Okay, so next kita klik kita ambil Enoch 20, klik download klik download. Okay, and then klik save. Save kat mana-mana lah, senang untuk kita searching balik nanti. Contoh kat sini saya save dekat download and then save save. Okey, nampak tak dia keluar? Pastikan dia ada keluar di save dalam bentuk zip lah Okey, so kita kat sini kita cari balik kat mana kita save dengan kita klik show folder right click show folder. So manakah semalam ada kelas EndNote saya dah download saya dah download. Jadi okey, tak apa, saya delete dulu ni Okay, saya dah ada dua benda Okey, step seterusnya bila kita dah dapat dia punya zip file kita right click, kita extract file extract file. Okay, extract file. Okay, dah extract file, klik OK. Klik OK. So dah ada dua benda lah. Sekejap saya delete yang ni nak buat contoh. Okay, saya extract file. Okay, klik OK. Tak cerita apa-apa. Okay, semua dapat tak sampai kat sini? Semua dapat tak sampai kat sini? Semua clear? Okay, so macam mana nak dapatkan dia punya password ni? Okay, saya nak minta you all, okay, perasan tak bila kita balik kepada portal library ni, okay, saya tak nak bagi tahu dia punya password saya nak you all dapatkan perkhidmatan daripada chat with the librarian. Okay, ni nampak tak dalam dekat portal ni ada chat with the librarian, double click, okay, kalau double klik saja yang ini. Okay, saya dah minta you all request password dengan dia orang ni. Okay, masukkan nama you, email, number phone, question apa. Okay, nak minta password Enoch 20. Masukkan nama pelajar and then start chat. Okay, kalau kata boleh cuba. And then kalau kata siapa yang dah cuba boleh paste password tu dekat ruangan chat. Mungkin boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Okay, boleh minta siapa-siapa start chatting, minta password. Boleh? Selagi tak minta, selagi tak ada password, kita tak boleh nak on kalau boleh ramai-ramai berjemaah kita minta password. Mungkin ada yang tak pernah try chat with the librarian nak tahu macam mana Bukan terhad nak minta password je. Apa-apa pertanyaan lah sama ada nak tanya perkhidmatan kita ke dan sebagainya, boleh gunakan platform chat with the librarian. Okey, semua dah dapat? Semua dah check? Dah dapat password dia? Anybody dapat dah? Kalau dapat boleh kongsi dengan rakan-rakan di ruangan chat. Anyone? Anyone? Hello?
Dah try? Volunteer? Okey, ada. Muhammad Firdaus dah dapat dah, okey. Oh, dah queue. Okey, fine, tak apa. Okey, so Muhammad Firdaus dah try, dapat. Okey, masukkan password ni, copy password ni. UiTM Leap 2021 ni. Masukkan di dalam box enter password ni. Enter password ni. Okey. Paste password. Okey. And then click OK. Klik OK. Okey. Bila dah klik OK, dia akan inilah extract file zip file tu kepada folder lah So kita tunggu. Okey, so kita dah ada sini nampak tak sini? Dia dah extract file tu EndNote for Win EndNote for Windows lah Sebab kita ambil Windows tadi. Okey, so dah settle. Boleh setakat ni semua? Boleh? Boleh. Okey, so double click folder ni. Okay, nampak tak? You akan jumpa dua file ni. EndNote dia punya installer dia dan serial key serial key. Okey, serial product key lah. So double click EndNote Pitar ni. Double click. Okey, so dia akan keluar dia akan start buat installation. Okey. So klik saja okey, saya nak okay, sebab saya dah install sebenarnya. Okey, saya nak modify ataupun saya nak repair. Saya nak install lah Okey, so tekan next. Okey, sebab saya dah install sebenarnya, saya kena tunjuk balik sebenarnya Lambat pula Apa gini, you ni dah update Okey, you just click next. Dia akan keluar apa? Sekejap satu contoh ni lah, senang slide lah. Sebab saya dah install, saya tak boleh nampak 2 kali illustration lah. Okey, macam gini satu contoh Okey, bila kita dah contoh saya ambil slide ni. Okey. Okey, bila kita dah masukkan password. Okey. Kacau ni. Okey, nampak tak? Okey, kita dah bila dah open macam ni, dah masukkan dia punya password. Oh, sorry. Semua dapat tak dia keluar macam gini? Semua dapat tak? Sekejap saya okey. Dapat tak macam begini? Dapat. Okey. Bila dah dapat macam ni, saya nak minta you all klik serial and product key. Double klik serial and product key. Ni. Okey. So copy dia punya product key saja. Jangan copy serial number ni. Copy dia punya product key, copy and then paste dekat sini. Paste dekat sini. Paste. And then lepas dah paste, klik next Klik next. Dan seterusnya next sampailah finish Kalau kata dia keluar apa ni custom dengan typical tu, klik je typical. Proceed je, tak perlu ubah apa-apa Tekan next sampai dia finish. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, setakat dah berjaya belum? Setakat ini dah berjaya belum buat installation sampai finish? Dah dapat dah. Dah dapat dah berjaya? Okey. So kalau kata dah berjaya, okey. Step seterusnya, macam mana kita nak tahu kita dah berjaya install ataupun tidak saya nak minta you all buka Microsoft Word Buka Microsoft Word masing-masing. Buka Microsoft Word masing-masing. Saya buat searching sekejap. Hang sekejap. Okey, buka Word masing-masing. Okey. Okey, bila dah buka Word saya nak minta you all check dekat atas ni, dekat dia punya tab lah, ada file, ada insert, ada develop.
last kali developer and then ada EndNote 20. Pastikan ada EndNote 20 ke atas ni. Maksudnya kita dah berjaya membuat installation lah, and then dia dah EndNote kita dah link dengan kita punya Microsoft Word ya. Jadi apa-apa nanti kita boleh guna platform ni lah untuk kita insert citation dalam Word, untuk kita import ataupun kita export citation ke dalam Microsoft Word. Okey, semua dapat? Semua dapat? Dapat. Dapat. Ada siapa yang tertinggal? Dapat. Okey, dapat Okey, kalau semua dapat, okey, berjaya. Okey, saya tunjukkan step seterusnya lah. Okey. Okey, kita dah settle EndNotes. Okey, kita saya minimize yang ni, sekejap Saya seterusnya bila kita dah buat installation, kita cuba cari EndNotes kat sini Cuba cari EndNotes Contoh kat sini saya dah set EndNotes sini. Klik EndNotes dekat kita punya program file. Okey, buka program ni. Okey. Okey, nampak tak? Ini contohlah, ini yang saya punyalah, saya dah ada saya dah ada. Cuma yang part pertama dia akan keluar macam ni. Dia suruh minta kita create new library. Create new library. Dia keluar macam ni Contohnya. Okey. Contohnya keluar macam gini So dia minta kita create new library Jadi untuk makluman, new library ni kira macam kita punya storage lah kita punya storage And then kita boleh rename, bukannya taruh kepada file name my EndNotes library, kita boleh rename ikut kita punya projek Contoh ada yang buat pasal contohnya lah, ada yang buat pasal nama projek apa contohnya mathematical contohnya ke, ataupun ada yang say sebagai apa say sebagai statistik ke contohnya, ataupun yang buat pasal apa Java ke contohnya, ataupun yang buat pasal apa algorithm ke contohnya, dia boleh rename boleh rename. Contoh kat sini saya nak rename sebagai contoh je lah my project apa contohnya statistik boleh saya rename statistik. Ni free tak perlu kita ni bebas lah, sama ada you nak rename apa, asalkan benda ni senang you rujuk nanti And then kita boleh select location mana kita nak save lah Contoh kat sini saya save dekat desktop Okay, saya tak nak dia bercampur-campur dengan yang lain tadi lah. So saya save saya save. So kita boleh tengok dekat desktop kita dah ada save ke tidak. Kita boleh klik kat desktop. So kita nampak tak bila kita save dia dah create dia ada dia punya file dia EndNotes dengan my project statistic data yang dua benda penting tapi saya kena ingatkanlah, sekiranya lah kalau kata contoh you nak gunakan PC lain, ataupun you nak transfer ataupun you nak PC lain ataupun laptop lain, pastikan bila kita you nak gunakan library ni, pastikan you copy dua benda ni, jangan tertinggal salah satu ni. Sebab dia macam dia parenting dua ni dua file ni. Kalau kata terambil yang my project ni, you tak copy yang my project data ni, so tak diguna lah, sebab dia tak dapat detect dia punya file. Jadi kena copy dua benda ni. Sekiranya kalau kata you nak tukar PC ke, you nak tukar laptop ke, you nak guna you nak guna kat PC lain ke, jadi pastikan copy dua benda ni copy dua benda ni. Jadi maklumat yang ada yang you simpan dalam EndNotes ni tak hilang and then dia akan stick together lah Jadi pastikan dua benda ni penting bawa ke mana-mana Kalau kata guna ni jangan delete, jangan pula terdelete. Kalau kata you delete salah satu ni, memang masalah lah, habis data dia akan hilang dalam ni akan hilang dalam EndNotes ni EndNotes desktop ni. Okay. So kat sini okay, saya okey, sebab tu bila kita create banyak-banyak library contoh kat sini ini my project mathematical. Contoh kita boleh tahu kita punya project name dekat atas ni yang ini saya set sebagai my project mathematical. Yang terbaru ni saya set sebagai my project statistik Jadi kita boleh perbanyakkan kita punya library lah Contohnya kita nak bezakan, okey ni untuk EndNote assignment mathematical.
Ini untuk assignment projek statistik. Tapi satu kelemahan dia, bila you buat banyak-banyak library ni, jadi banyak kira banyaklah dia punya parenting file tadi tu. Banyaklah parenting file. Jadi kalau kata saya agak serabut lah kalau banyak-banyak. Jadi untuk memudahkan kerja, tak perlu buat banyak-banyak library macam gini. You boleh sebenarnya create sahaja group kat sini. Boleh create group kat sini. Contoh kat sini, kalau kata you nak buat nak create group untuk, contohlah tadi saya nak buat group pasal pasal apa? Pasal statistik. Jadi rename saja kat sini. Rename. Okey. Contoh nak buat second group untuk group apa? Algorithm contohnya. Algorithm contohnya. So boleh macam gini. Tak perlu nak buat new library banyak-banyak. Tak perlu. Okey. Dan seterusnya, ini antaralah apa ni yang langkah pertama yang perlu buatlah untuk gunakan EndNote ni. Okey, seterusnya saya akan terangkan ciri-ciri yang terdapat dalam EndNote desktop ni lah. EndNote desktop. Okey. Yang pertama, kalau kita tengok kat sini ada lebih kurang ada 3 kolom lah ataupun 3 panel. Yang pertama ni kita panggil group panel ataupun menu panel lah kat sini, menu panel. Yang tengah ni kita panggil sebagai references panel. Okey, ya. Kat sini sebenarnya ada 2. Atas ni kita panggil summary atau summary tab ataupun summary panel. Yang bawah ni kita panggil sebagai tab panel. Tab panel dia ada dia akan senaraikan details lah berkenaan dengan panel-panel lah, berkenaan dengan apa yang ada kat atas ni summary tab. Okey, so kat sini saya terangkan juga. Okey, kat sini ada beberapa features lah. Contohnya kalau kata kita nak import file dan export file folder, kita guna method kat sini file, kita pergi import dan kita pergi file ataupun folder lah. Kalau kita nak import file tu kira single article lah. Kalau kita folder ni articles in folder, artikel banyak-banyak artikel dalam kita letak dalam folder, kita boleh gunakan import folder lah. Okey. So kat sini kita juga boleh insert secara manual dengan kita pergi ke references, kita pergi new reference, and then dia akan minta kita isi details secara manual lah maklumat reference tu. Okey, saya tunjuk kat sini contoh pertama. Okey, saya minimize dulu yang ini. Saya close yang ni. Saya tak nak banyak-banyak serabut ni. Okey. Okay, so yang pertama kalau kata ada nak try boleh saya pergi ke portal perpustakaan ni. Saya klik home. Okey, saya cuba nak dapatkan beberapa artikel lah untuk saya upload ataupun saya import ke dalam EndNote . Okey, jadi sekarang ni saya gunakan online databases. So saya pergi kepada explore our collection, saya ambil online databases, saya klik read more. Okey. Saya di bawah digital collection, saya ambil online databases, online database. Okey, kat sini untuk makluman kita ada lebih kurang 30 online databases lah. Kalau kata adik-adik tak guna agak satu kerugian lah sebab UiTM pesakit UiTM dah langgan berjuta-juta untuk kos untuk bayar semua ni lah. Okey, jadi kalau kata siapa-siapa yang first time boleh tengok kat sini online databases ni dia dah filter ikut by subject lah Jadi kita boleh tengoklah online database under kita punya subjek lah. Contohnya kat sini saya ambil berkenaan ada mathematical. Contohnya tak ada mechanical, tak ada. Okey. So kat sini lebih kepada computer science. Contohnya lah. Statistik ada tak? Statistik tak ada. Tak apalah, saya ambil computer science Okay, contohnya kat sini. Ini antaralah kalau kata kita nak gunalah Kalau kata tak nak, kita boleh je pergi mana-mana Ini online database disusun secara alphabetical order. So saya nak ambil kat sini contohnya artikel daripada Emerald Klik E for Emerald. And then saya tekan Emerald Insight. Ini online database ada, e-book pun ada Okey, ni saya klik. Okey, untuk you all first time kena masukkan nombor pelajar dan nombor IC lah
and then klik I accept the term and then submit. Baru kita boleh masuk kepada online database tersebut. Okey, sementara tu boleh tak adik-adik share tajuk projek masing-masing untuk saya buat searching? Boleh tak? Boleh tak seorang mungkin bila buat searching ni kita jumpa bahan apa yang ada, bahan apa yang ada dekat Emerald berkaitan dengan boleh salah seorang tajuk projek simple, keyword dia ke apa? Boleh share? Boleh share keyword? Kita nak contoh searching Seorang share tajuk apa? Tajuk apa? Saya nak bantu you all ni, senang nanti dah tahu kat mana, banyak artikel kat mana senang lah. Boleh salah seorang? Okey. Micropolar, memang nama dia Micropolar Jeffrey Fruit. Contohlah saya ambil yang ini Okey, saya ambil yang Nur Aisyah share tadi. Okey, saya gunakan ini sebagai search saya lah. Okey, saya gunakan keyword Micropolar Jeffrey Fruit. Okey. Saya gunakan quotation ni bukan apa, sebab saya nak carian saya ni hanya merujuk kepada tiga words ni, tiga keyword ni. Jadi saya tak nak dia split antara Microsoft, Jeffrey dan Fruit Okey, jadi saya klik search Ni saya testing try and error kalau ada. Kalau tak ada no search. Kalau kata tak ada, kita boleh try. Contohnya lah saya ambil Micropolar dulu lah, contohnya Micropolar Micropolar Jeffrey ataupun saya try lah Micropolar dulu, satu keyword contohnya. Yang lain boleh try ni. Kalau kata kat Emerald tak jumpa, boleh try dekat apa ni, kita ada lebih kurang 32 online database, boleh try ke semua online database yang ada lah Okey, so contoh kat sini saya gunakan keyword contohnya Micropolar saja, contohnya lah agak untuk mudah tunjuk kepada you all semua. Okey, so kat sini kita boleh setting kita punya, contohnya saya ambil kat Emerald, kita boleh setting kita punya pencarian kita lah. Kat sini lebih kurang dalam 484 bahan berkaitan dengan Micropolar lah Contoh kalau kata kita nak filter by, kita nak ambil yang last 3 month ataupun kita nak filter by pun boleh kat sini Kita klik, contohnya saya ambil last 3 month yang terbaru lah. Okey. Yang terbaru. Okey. So pastikan bila kita buat ni, pastikan ada keluar tick ni maksudnya content available, maksudnya content yang kita subscribe lah, yang you ada subscribe boleh kita dapatkan dia punya full text lah. Kalau kata tak dapat full text, maksudnya kita tak langgan Okey, kat sini saya try download saya download PDF dia. Okey, saya nak download lebih kurang dalam 3 artikel lah. 3-4 artikel. Okey. Okey. Okey, sementara tu saya buka yang lain dulu. New tab. Ini pun saya open new tab. Ini pun saya open new tab. Atau dia 5 lah. Saya ambil 5 lah senang. Okey. So ada 5 artikel di tengah buka. Okey. Okey. Okey, jadi saya save yang dulu. Ni sebagai save sebagai dual lah. Senang. Saya letak dual. Saya letak dekat desktop lah senang nak pantau, nak tengok. Okey. Save. Okey, dah save, saya close. Yang ini saya save sebagai order lah, senang order. Save. Okey. Yang ini saya save sebagai flow lah. Save. Okey, saya close. Yang ni saya save sebagai lamina. Save. Okey. Yang ini saya save sebagai base shape lah, shape. Okey. Okey, settle untuk artikel tadi. Okey, saya back kepada desktop. Okey, so saya nak create satu folder
saya nak create satu folder. Okey, folder nama dia Micropola contohnya, Micropola. Micropola. Okey, daripada 5 artikel tadi saya tiga saya nak masukkan dalam folder 3 saya nak masukkan folder, yang selebihnya saya letak kat luar lah ya. Okey, so kaedah untuk import artikel ataupun import file macam saya beritahu tadi, klik ke file, klik ke import and then klik file. Okey, bila klik file dia keluar detail ni import file. Jadi kita kena cari location ni, kita kena choose untuk cari artikel yang kita nak import lah. Contoh kat sini ada 2, kita ambil satu lagi, kita ambil satu dulu, dual, open. And then kat sini pastikan import option kita stick dengan PDF lah sebab bahan artikel kita dalam bentuk PDF. And then jangan ubah apa-apa. Kalau kata di sini stick dengan discard duplicate ya, sebab kita duplicate ni kita nak elak. Contoh sekiranya lah dalam kita punya reference list ni banyak artikel, jadi kita takut kita terdownload ataupun kita import artikel yang sama. Jadi kita better kita stick dengan discard duplicate lah, mana dia akan buang, dia akan filter artikel yang sama lah, dia akan buang artikel yang sama ya. Mana dia akan remind lah mana ada duplicate ya. And then stick dengan no translation lah, tak perlu text translation ya. And then klik import ya. Okay, bila klik import, dia connecting the host. Okay. Nampak tak? Kita nak tahu ni dikeluar macam ni lah. So kita boleh tahu artikel kita nak import ya, melalui dengan kita kat sini lah, sama ada kita tengok all references ataupun kalau kata artikel tu banyak-banyak sangat, kita boleh klik recent edit, maknanya yang baru dimasukkan. Kita boleh tahulah. So kat sini ini artikel yang dimasukkan. Unfill ni merujuk kepada artikel-artikel ataupun references yang kita belum masukkan dalam group dalam group ni Jadi bila kita tak masuk dalam group, dia dikategorikan sebagai unfill ya. Okey, so ini satu Okey, kita nak masuk second artikel, kita klik import, kita pergi file, kita choose artikel tadi, Alamina, kita open, sama juga jangan ubah apa-apa, and then kita import. Okey, nampak? Okey, dia searching, dia update. Okey, nampak tak? Dia tak keluar kat sini kan? Kenapa tak keluar? Sedangkan ada ni. Sebab kita boleh klik all references ataupun recent edit. Okey. All references. Maksudnya dua dah ada Okey, seterusnya saya nak import folder. Klik import, pergi ke folder. Okey, choose folder Choose folder dulu. Okey, so saya rename tadi folder Micropola Jadi saya klik Micropola and then klik OK. Okey. So kat sini ada dua option Sama ada kalau kata kita nak, contohnya dalam folder ni kita ada create another folder. Jadi kita nak semua artikel tu, jadi kita kena klik include file folder. Maknanya dia akan cari artikel semua ke dalam folder yang dalam folder tu lah. Okey, sekiranya kalau kita nak jimatkan master lah contohnya kita kita tak nak kita nak buat siap-siap dia punya group, kita boleh setting group kat sini Kalau kita tak nak, kita boleh untick kat sini. Maknanya bila kita create group, set for this import, dia akan hasilkan group kat sini dekat my group Okey, so import option stick dengan PDF. Duplicates ni saya cadangkan kita klik discard duplicates untuk elakkan kita import artikel yang sama lah. Jadi kita import. Okey, import. Ada 3 sepatutnya artikel tadi, jadi total 5 artikel lah. Okey. Sekejap Nampak tak? Sementara dia importing tu dah ada, dia create siap-siap dah dia punya group Micropola tadi Tak perlu kita susah-susah nak nak create Micropola lah Okey, contoh macam ni. Okey, so kita dah ada 5 artikel lah. 5 artikel yang kita baru download dan kita baru import lah Okey, kat sini saya letakkan feature-features kat sini lah.
ada kena tahulah feature-feature yang ada kat sini. Yang ini merujuk kepada kita nak tick lah untuk reminder kita sama ada artikel ni kita dah baca ataupun kita nak mark sebagai kita dah baca ataupun tidak lah. Contoh sini kalau kata ni dia kata mark as read Kalau kita tick maksudnya kita mark dia as unread ini beza dua. Kalau bulat hitam tu maksudnya read, kalau kata tanda tick tu maksudnya unread Okey, untuk yang paperclip ni maksud dia bahan tu ada dalam bentuk PDF dalam bentuk PDF lah ataupun ada attachment dia ada file dia kita boleh tengok. Yang ni author, year, title, journal, reference, title, reference types, reference type tu maksud jenis dia ataupun format lah. And then rating sebenarnya kita boleh set sama ada kita nak rating dia lah. Rating dia most important ke kita boleh bagi star dia. Contoh kita kata this article is important contohnya. Jadi kita letakkan rating dia 3 star ke 2 star ke dan sebagainya Okey, contohnya rating. Kita boleh filter sebenarnya by rating tak ada masalah Ini untuk kita tulis balik lah mana kita dah rating ikut star contohnya. Okey, di sebelah atas ni ini satu kemudahan untuk kita lah. Contohnya kalau kata ada lebih kurang dalam 100 artikel kat sini, kita boleh guna bahagian atas ni untuk kita buat searching ikut sama ada ikut by author ke, ikut tahun ke, ikut title dan sebagainya kat sini ataupun ikut rating kita boleh filter by rating kat sini. Contoh kat sini rating 3 contoh kita nak cari rating ni, dia akan search so dia akan filter ikut rating lah. Kalau kata contoh kita nak filter by author, contohnya author kita tahu siapa author tadi Contohnya kita tengok author tadi, contoh author Khan contohnya. Kumar senang. Okey, contohnya kita nak searching, kita nak filter by Kumar author, kita type Kumar and search. Okey, sorry ni, content search. Okey. So dia akan searching Kumar sahaja. Senang kita nak retrieve lah. Okey, ini salah satu method yang mudah lah untuk kita buat pencarian dalam kita punya library lah ataupun dalam kita punya reference list Okey, kita tengok pula di sebelah kita punya summary tab ni. Nampak tak kat sini kita nampak dia punya attachment file yang kita telah attach yang mewakili paperclip tu ni 2 file lah. And then kita boleh tengoklah dia punya detail dekat sini. And then kat sini dipaparkan dia punya kita panggil tab pen. Okey, sekejap ada call sekejap Hello. Saya siapa ni? Okey. Okey. Gini, boleh tak saya call balik sebab saya tengah ada kelas. Nanti saya lupa lah balik Okey, boleh? Nanti saya call balik. Tak apa, okey. Okey, sambung yang bawah ni kita panggil sebagai tab panel lah. Tab panel ni dia memaparkan citation style format yang kita akan format reference lah yang kita akan dapat yang kita paparkan nanti dekat bahagian Microsoft Word dalam Microsoft Word kita insert dalam Microsoft Word lah. Yang ini kita boleh filter kat sini ikut kita punya citation style lah. Kita ada APA kat sini. Kalau kata kita tengok contoh IEEE kita boleh testing kat sini. Kita boleh dia akan paparkan format citation dari IEEE lah. Kalau kata kita nak tengok MLA macam mana, boleh try. Tengok macam ni. Dia akan keluar macam ni. Berbeza dia punya APA style. Jadi kita balik kepada APA 7 Okey, jadi kat sini saya dah tunjukkan juga. Kat sini kita juga boleh buat markup ataupun markup the annotation dalam PDF ni lah. Contohnya kita nak markup ataupun kita nak buat annotation dekat artikel ni. Kita open. Okey. Bila kita open, kita nampak ada function ke atas ni di sebelah di bawah file, di sebelah search PDF ni ada markup and annotation. Fungsi dia apa?
untuk kita ni lah, contohnya kita nak nota untuk kita, sama ada kita nak mark, kita nak highlight ataupun kita nak tanda sebagai main point ke, ataupun kita nak jadikan ni sebagai introduction ke, ataupun kita nak apa-apalah yang janji merujuk kepada apa keperluan kita lah ya. Okey, perasan tak kalau tengok dekat introduction ni ada origin, ada ini kita panggil in-text citation ya, untuk maklumat lah. Ni in-text citation lah, warna biru-biru ni ya. Kalau kata tengok yang di akhir sekali, nampak tak yang listing-listing, ini kita panggil references ya, references. Banyak references ya. Ini yang nanti kita akan masuk dekat Word nantilah. Kita macam mana kita nak create in-text citation ni, macam mana kita nak masukkan references. Yang ni saya panggil tadi kata references dengan in-text citation. Okey, macam mana tadi saya kata kita nak highlight kita nak highlight, nampak tak ada kat sini ada add a sticky note, ada highlight the selected text, ada underline text, ada slide out Contohnya kalau kita nak letak, kita nak underline kat situ. Okey, jadilah contohlah saya nak jadikan ni dia punya main point saya main point saya highlight lah sampai lah mana, setakat mana lah. Contoh kat sini mana full stop dia, tak jumpa full stop dia. Contohlah kat sini. Contoh. Jadi so dia akan highlight untuk kita Contoh kalau kata kita nak letak sticky note, nak nota apa benda ni jadi kita boleh letak sticky note sini. Jadi catatlah, double click, kita letak kat sini. Ni nak jadikan ni apa kan? Ni main point main point untuk kita buat nanti artikel review dan sebagainya lah. Literature review ke. Okey, so dah letak okey, then kita dah save dia main point. Okey, contohnya kalau kata kita nak buat underline, selain kita guna highlight, kita nak underline, boleh klik underline, kita highlight, kita highlight mana artikel yang kita nak underline tadi Okey, so jadi underline. Ada underline. Kalau kata kita nak strike out boleh klik strike out, tekan T tu, and then kita bolehlah highlight mana kita nak strike out Okey. Nampak tak? Jadi artikel ni kita boleh save lah. Kita boleh save untuk revision kita nantilah. Kita save. Contoh, okay, index PDF. Okay, and then kita close. Okay, kita close Okay, dah save, kita close. Okay. Okay. Okay, so settle yang itulah. Okay, jadi dekat sini juga ada function untuk kita find buat online searching Tapi kat sini walaupun di senarai banyak-banyak, ada Library of Congress, ada PubMed, ada Web of Science, cuma PubMed sahaja yang boleh digunakan dalam EndNote lah, yang support untuk kita buat cari artikel dalam kita buat literature search lah. Kita buat pencarian artikel Contoh kat sini kita pakai PubMed Contoh kita pakai PubMed. Contohlah saya nak cari pasal artikel berkenaan dengan tadi kita buat pasal apa? Micropolar contohnya. Micropolar. Okey, kita search search. PubMed saja. Yang online database lain tu kena buat, kena cari dekat online database di dekat portal perpustakaan lah. Okey, contohnya ini berkaitan dengan Micropolar tadi Okey, contohlah saya nak ambil lebih kurang dalam 2 artikel saja. Contohlah saya tak nak banyak-banyak ni, crowded sangat. Okay, saya nak 2 artikel, saya tekan je mana-mana artikel kita nak tu, tekan shift, tekan mouse tu. Okey, so kita klik tambah kita ambil magnetic dengan corrigendum Okey, kita tambah. Bila kita tambah, nampak tak daripada 7 tu dia dah jadi daripada 5 jadi 7 Okey, yang ini artikel yang kita baru masukkan tadi Okey, tapi kat sini tak ada paperclip. Maksudnya tak ada attachment ataupun tak ada full text tak ada PDF. Jadi caranya untuk kita tulis artikel dia punya PDF, kita highlight kat sini. Kita nampak tak kat sini ada searching searching the web for full text document. Kita gunakan kaedah ini untuk kita dapatkan dia punya PDF lah, ataupun kita cari dia punya full text. Klik ini. Nampak tak kat sini ada find full text. So dia akan buat searching.
Dia akan buat searching untuk dua artikel ni, ada tak ada. Kita tunggu sebentar Okay, dia buat searching. Yang ni kalau kita ambil dua, cepatlah. Kalau kita ambil 10 tu memang akan makan masa lah ya. So dia dah found dua artikel. Okay, dia dah found. Tapi tak ada apa-apa kat sini kan. Okay, jangan lupa pergi ke library. Klik sign. Ini kita untuk kita sign lah, kita synchronizekan dia So do you want to proceed? Sebab kita baru buat searching, kita nak di-update ya. Synchronize ni maksudnya kita nak update lah maklumat tu So do you want to, okay, based on your file, we're going to create compress like, okay. No lah. Okay, so, dia keluar tak artikel tu? Okay, saya dia update. Alah, masuk pula yang ni. Dia lama. Maksudnya, dia dah found tadi. Kita synchronize lagi. Kadang-kadang itulah dia kena try and error, kena acak kali synchronize. Dia kalau dia nak baca lambat. Okay. Okay, ni So kalau kata tak ada, jangan risau kita boleh cari guna platform-platform yang ada lah. Contohnya kita boleh guna online database, kita boleh guna Google Scholar Okey, sebab kat sini tak ada lah, maksudnya dia tak ada. Nak delete lah saja. Nak delete ni, pening sangat, banyak sangat. Ini pun sangat delete. Banyak-banyak je pening saya. Okey, so kita state yang ada lah Jadi kita synchronize semua. Synchronize balik. Ada semua. Tak apalah, abaikanlah. Dia dah jadi unfilled sebab saya dah create, saya dah buang group tadi, dia jadi unfilled Tak apalah, abaikan yang tu. Kita fokus pada recent edit Okey, alhamdulillah recent edit masuk juga yang ni. Okey, sekiranya lah kalau kata contoh kita tak jumpa dia punya artikel ni, dia tak ada PDF, kita boleh copy dia punya tajuk ni contohnya copy, kita boleh try buat searching dekat Google Scholar Okay, saya rasa semua dah familiar dengan Google Scholar Google Scholar Okay. So kita boleh guna Google Scholar. Okay, klik Google Scholar. Ni alternatif lah kalau kata contoh tak ada jumpa dekat online databases, boleh guna Google Scholar. And then kita buat searching lah tajuk ni. Okay, nampak tak kalau kata kat sini memang tak ada dia punya PDF, jadi tak boleh buat apalah. Ini contoh lah kalau kita ambil artikel daripada kita retrieve dekat EndNote desktop tadi So kat sini tak ada dia punya footer. Tapi nampak tak kat sini? Dia ada kat sini Elsevier Elsevier ni normally dekat Scopus, saya Scopus So ataupun saya direct. Jadi boleh pergi ke portal kita, portal library, boleh try ke sign direct. Kita try searching kat sini Kalau kita tak jumpa dekat Google Scholar, kita try pergi dekat sign direct. Sign direct. Okey, paste tajuk tadi dekat keywords Okay, paste. Lambat sikit. Okay, and then click search Okay, cari tak? Jumpa tak? Okay, nampak? Nampak tak? Kalau kata tak ada dekat, ini kelemahan dia bila kita guna Google Scholar, sometimes ada footer macam ni, kadang tak ada Jadi bila kita guna yang kita langgan memang dah ada Jadi kaedahnya kita download sahaja dia punya PDF. Ini kita kena buat manually lah Kita kena buat secara manual. Kita download dia punya PDF dulu. Okay, so dibuka. Okay, so klik download kat sini klik download. Klik download. Okay,
Okay, so saya letak kat sini lah, saya renew sebagai biomedic lah. Biomedicine. So saya save saya save dekat desktop, senang nak cari nanti. Okay, so kita buka balik kepada Mendeley desktop ni. Okay, jadi bila kita klik dekat reference ni, jadi kita dapat kat bahagian atasnya ada attach file. Jadi kita attach balik file yang kita download tadi, yang kita searching dekat SunDirect. Jadi kita pergi desktop, kita ambil biomedicine. Okay, and then open. Nampak tak dia update? Nak buat kat sini. Cuma kat sini dia tak letak appear lagi dia punya paper clip. Jadi kita kena synchronize. Pergi ke library, ambil synchronize. Okay. Sekejap Klik on, nanti dia update. Dia take time juga nak update ni. Tak pun try saya lagi. Ni dia keluar macam ni. Do you want to save change? Yes. Okay. So nampak tak ni? Nampak dia keluar dah. Dia keluar paperclip, maksudnya artikel tu dah ada PDF. Dah ada PDF. Okey, sekiranya lah contohnya kalau kata ada bahan dalam bentuk printed, tak ada dalam bentuk soft copy, kita boleh create record ataupun kita boleh create references secara manual lah. Contohnya kat sini kita ambil, kita pergi ke references, kita klik new reference. So bila klik new reference, kita boleh select lah format bahan apa yang kita tengah nak key in secara manual ni. Contohlah kita ambil artikel, contohlah kita ambil journal artikel journal. Jurnal artikel kita pilih dah. Okey, kena ingat format artikel journal dia kena nama author, year, title, journal name, volume, issue, page. Dan kalau kata ada DOI, kena masukkan dia punya DOI kat sini. So kat sini sebab kita ada printed saja, jadi saya contoh sinilah. Ini contoh jurnal yang saya akan cuba key in. Okey, contohlah saya ambil salah satu artikel dalam inilah, dalam jurnal Social and Management Research contohnya. Okey, saya ambil satu artikel. Saya ambil baju yang pendek-pendek lah, senang sikit nak tarik. Okey. Okey, so saya contoh. Okey, author name, contohlah saya letak. Kalau kata nama Melayu, pastikan nama direct name lah Direct name Noh Kalau kata Mak Saleh barulah letak dia punya surname dulu, koma Ini Abdul Majid. Ni nama author dia. Okey, koma. Kena koma kalau kata kita nak guna direct name, kena koma. Begitu juga kalau kata kita guna nama organisasi ke, contohnya UiTM Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi, koma. Kena gitu Ataupun kementerian. Contohnya Majlis Keselamatan Negara, koma. Kena nyatakan koma tu lah. Sebab koma ni ataupun kenapa dia warna merah? Sebab dia merujuk kepada author term author term. Term untuk author Okey, nama yang kedua Syazlina. Contohnya saya masukkan dua saja. Sebenarnya ada lebih banyak author dia. Syazlina Muhammad Syuhidan contohnya. Syuhidan. Okey gini. Pastikan dia letak koma Tahun. Okey, tahun menggunakan ni 2010 Okey. Title apa? The Leadership Performance. Contohnya performance saja sudah. Okey. Kalau kata jurnal apa ni? Ni jurnal Social and Management Research. Jurnal. Okey. Okey, volume ke berapa? Ni volume 7. Isu ke berapa? Isu 2. Page berapa? Page 5, 10, 9 hingga 74. Okey. So sebab kita ni printer, jadi tak ada DOI, jadi tak perlu masuk DOI lah okey, ini yang kena tahulah yang kena tahu, kena masukkan untuk jurnal artikel, format untuk jurnal artikel. Jadi kita save. Klik save. Okay, and then close. Kita tengok balik apa yang kita telah masukkan tadi.
Okey, kita tengok tengok mana tadi lesson edit. Mana kita baru save tadi? Okay, kalau tak jumpa, kita buat searching kat sini. Jangan risau. Kita search by author. Kita author apa? Noh tadi kan? Noh. And then search. So, ini yang data kita baru masukkan tadi. So, macam inilah secara manualnya. So, bila dah kita tengok, bila dah masuk dia punya referencer, kita akan jumpa, kita akan dapati referencer dia macam gini. Dari nama author, kalau kata 10 author lah dia akan listed kat sini. And then leadership tajuk, tajuk jurnal, volume, issue dan page. Kalau kata dia DOI sini, dekat DOI lah. Okay, so tu untuk manual lah Okay, sebenarnya kalau kata kita nak nak insert citation daripada online databases, online databases. Okay, saya minimize dulu. Contohnya lah, saya nak cari artikel berkenaan dengan Micropolar dekat SendDirect, SendDirect. Okay, sebelum tu, untuk memudahkan carian kita ataupun memudahkan kerja kita, saya recommend lah you all install EndNote-Click. EndNote-Click ni EndNote-Click ni bukan apa? Dia membantu kita membuat carian PDF dan boleh export terus kepada export, dan kita boleh import dalam kita punya EndNote ni. Saya panggil EndNote-Click lah. Jadi yang ni kita depends on web browser masing-masing lah, siapa yang pakai Mozilla ke Edge ke sebagainya. Kalau kata saya pakai Chrome, jadi dia akan inilah kita kena install dekat Chrome lah. Jadi saya dah install. Kalau nak tahu kita dah install belum, kita boleh tengok dekat atas ni ada extension dia. Kalau kata EN ni maksudnya kita dah buat installation Okey, nak tahu fungsi dia macam mana? Okay, senang je. Cuba kalau kata kita boleh try tengok dekat sini, dekat Google Scholar. Kita try type Micropolar kat sini Micropolar. And then kita boleh searching. Okey, nampak tak dia ada keluar PDF tepi ni kan? Dia ada footer kat sini. Kita boleh klik function EndNote kat atas ni. So dia akan buat searching yang mana ada yang mana ada PDF lah kat sini. Saya nak betul lagi. Remai pula. Saya refresh dulu. Okay, saya klik EndNotes. Patutnya dia boleh baca lah kat sini Ataupun kalau kata tak nak guna Google Scholar kat sini, kita boleh buat searching dekat EndNote-Click sini Contoh sini Micropolar. Kita enter. Sepatutnya dia listing kat sini. Kita keluar Micropolar. Boleh buat searching kat sini lah. Sepatutnya dia akan keluar gini lah. Dia akan keluar. Contohnya kita klik tajuk ni. So kita klik. Sepatutnya dia akan baca lah. Contohnya dia akan trace. Dia akan trace ini ada kutip ke tidak. Ini function EndNote-Click lah kita boleh download terus lah, ataupun kita boleh export dia lambat pula baca, tak apalah, kita ke IP dulu yang ni. Okay, saya pergi ke SendDirect dulu. Contohnya kita boleh guna kaedah ini. Kalau kata dia dapat tulis, dia tak baca lah, cuma dia support WOS dan ada beberapa database yang ada lah. Okey, so kat sini sekiranya lah kalau kata kita export dia punya references daripada SendDirect ataupun daripada online databases. Okey, caranya kita klik, kita nampak tak dapat export bawah ni klik export bawah ni so kita kena pilih dia punya format inilah, ada RIX, ada big text, ada text. Jadi untuk EndNotes kena ambil RIS ni export, kita nak export dia punya metadata lah, ataupun dia punya reference Okey, so kita saya save dekat desktop and then save. Okey, bila dah save ni, double klik saja dia punya file ni, RIS ni, double klik. Okey, double klik. Okey.
Bila double klik, dia akan update term list. Okay, so nampak dia dah masuk kat sini. Dah masuk kat sini. Okey, memandangkan artikel ni saya rasa dah upload tadi, kita boleh check. Macam mana kita nak check sama ada kita dah pernah upload atau kita dah pernah import ataupun belum. Jadi caranya kita pergi ke library, nampak tak kat sini ada kita pergi all references, klik all references, kita nampak ada dua. Contohnya kalau kata artikel ni banyak, kita tak sure sama ada kita dah import atau belum, kita pergi ke library, kita pergi find duplicate. Find duplicate. Nampak tak? Dia ditulis ada dua artikel yang sama. Jadi kita buat selection lah sama ada kita nak kekalkan ke ataupun tidak. Kita tengok yang mana complete. Kalau kata ni kita keep yang ini. Salah satu lah. Kita buat perbandingan yang mana lengkap. Okey, jadi kita keep this record contohnya. So dia akan eradicate ni. Ada jumpa lagi yang ni, ada dua tadi sama. Jadi kita tengok perbandingan mana yang paling lengkap. Yang ni paling lengkap ni dia detail yang DOI pun dia dah ada sama tak DOI dia. DOI contohlah mana-mana lah contoh saya ambil yang inilah, saya nak keep this. So dia akan eradicate, dia akan buang ni banyak sebenarnya contohlah ambil mana-mana. Okey, banyak sangat ni, saya skip lah, cancel. So itu caranya kita nak eradicate duplicate sekiranya kita tak sure sama ada kita dah upload ataupun tidak, ataupun kita import dah belum ataupun tidak Okey, so itu satu Dan seterusnya begitu juga kalau contohnya kita ambil dekat Emerald Emerald pun kita boleh import dia punya RIS. Contohnya lah saya nak ambil yang yang second page ni. Second page. Okey, saya klik yang ini saya klik dia punya tajuk. Okey. Okey, selain kita download dia punya PDF, kita boleh nampak tak ada sini download SRIS. So download yang ini. Okey, kita save and then kita tajuk apa artikel ni? Dua kita double klikkan dia. So double klik akan update terms. So nampak tak ni? Cuma bila kita download RIS dia hanya metadata sajalah, ada hanya detail dia, tak ada dia punya attachment Kalau kata kita nak dapatkan dia punya PDF full text, kita boleh try highlight yang kita klik yang ini and then kita try search full text dia. Kita gunakan web untuk cari dia punya full text. So dia akan buat EndNote desktop akan buat searching find full text kat sini. So dia dapat tak? Dia jumpa tak? Not found. Not found not found lah. Jadi kalau kata not found, kita kena buat secara manual lah. Okey, kita kena buat secara manual. Kita klik saja PDF sini. Okey, kita download saja. Okey. Okey, kalau kata nak ni kita boleh guna EndNotes tak dibaca tak? Tak baca sini. Okey, tak apalah. Kita download. Okey, 10 okey, kita save. Okey, kita buka EndNote desktop tadi. Kita klik kat sini, kita attach file. Kita attach file. Masukkan tadi yang satu-satu ni, okey 10, okey, open. Okey, open. Okey, dia dah attach kat sini, dah ada, cuma dia tak appear paperclip dekat sini, jadi kita kena synchronize. Kena kerap kali synchronize lah untuk di-update dia punya details kat sini references. Sekali lagi. Okey, kalau kata ni kita check sekali lagi. Okey. Okey, yes Yes. Okay, kita tengok tadi artikel apa tadi kita cari tadi kita baru edit tadi. Section edit. Nampak. Kita dua kita buat searching by title. Dua Okey, kita buat search, kita search. So nampak tak? Dia dah update dua similarity So dia ada paperclip kat sini lah. Okey. So settle untuk yang itu. Okey, jadi saya nak tunjuk macam mana kalau kata kita nak import daripada Google Scholar pula contohnya lah. Google Scholar sama kaedah dia, kita boleh download ke sini.
And then kita boleh setting sebenarnya kita punya Google Scholar ni untuk kita export kepada EndNote lah. Contohnya kat sini, perasan tak dekat tepi Google Scholar ni ada 3 straight line. Jadi pergi klik setting kat sini. Klik setting. And then nampak tak kat sini ada di bawah bibliography manager ada show link to import citation. Klik yang bawah ni, pilih EndNote. Pilih EndNote kat sini. Jadi klik save. So setiap kali kita buat searching, dia akan nampak kita di provide kat sini import into EndNote. Contoh kat sini, kita naklah artikel ni. Contohnya selain kita guna method EndNotes ni, sepatutnya dia boleh baca sebenarnya ni. Dia boleh trace, tapi saya tak tahu kenapa dia tak boleh trace kat sini. Maknanya dia akan searching, enable dah. Tak apalah, abaikanlah ini. Ini kalau kata you boleh try nanti, boleh try lah. Okay, and then klik import to EndNote. Import to EndNote. Okay, so kita nak import dia punya file dulu lah. So Scholar, nak rename pun boleh, tak nak rename pun tak apa, save. Okay, satu lagi saya nak ambil teori ni lah. Teori ni satu, EndNote. Teori, okay, Scholar 1. Okay, jadi kaedah sama macam awal-awal tadi saya tunjuk. Kita kena pergi file. Dia import file kan? Sorry. Sebab dia folder EndNote. Kita double klik saja. Kalau tadi file ni PDF ataupun HTML. Okay, so kita tengok tadi ni folder artikel apa tadi? Theory of Micropolar. Okay. Nampak tak? Cuma macam samalah macam online database tadi, dia tak provide dia punya PDF. Jadi kita boleh gunakan sama kaedah untuk buat searching ni. Kita gunakan method find full text. Dia boleh trace tak untuk kita. Okay. Tak dapat juga. Kalau kita tak dapat, guna kaedah sama tadi. Kita download saja dia punya PDF sini. 6. Okay. Oh, ini contohnya. Contoh artikel dia. Saya download. Okay, saya save kat sini. Okay, saya pergi balik pada menjadi desktop tadi. And then saya attach file kat sini. Attach file. Okay, so open. So dia jangan lupa kerap kali synchronize Synchronize. Kalau kata dia tak keluar, cuba main-main macam ni lah. Dia akan keluar yes. Untuk kita untuk update change. Okay, so kita tengok lesson added. Ada tak tadi? Banyak sangat tadi kita. Okay, teori ni lah. Theory of Micropolar tadi. Okay, so dah ada dia punya PDF tag. Sekiranya lah, kita boleh tengok juga dia punya details. Kalau kita tengok kat sini, lengkap tak lengkap, kita boleh tengok dia punya sama edit lah. Kita boleh edit dia punya details dekat sini. Contoh kat sini dia tak ada volume, dia tak ada issue. Jadi boleh update kemudian. Dengan klik edit, button edit sini. Ni kalau kata dia ada DOI, dia boleh masukkan DOI dia kat sini. Boleh masukkan data-data ni lah. Kemudian. And then jangan lupa klik save. Tidak, kalau tak save tak appear lah. So ni macam ni tak lengkap lah. Kalau tengok dia punya reference ni tak lengkap. Tak ada volume, tak ada issue. Tak ada issue. Kalau kata ada DOI, masukkan DOI. Kalau tak ada DOI, tak perlu masukkan DOI. Okay, so settle part ni Google Scholar. Jadi setakat ni boleh tak? Senyap sunyi saya rasa. Seolah-olah saya cakap seorang. Boleh Okay. Saya rasa jelas kalau kata jelas boleh tak satu. Ataupun kalau kata ada nak tanya tak clear kat mana, part kat mana tak clear, boleh tanya balik. Nak tanya? Saya sudah. Yang untuk apa yang dekat nak synchronize tu dia kena login Kena login? Bila nak synchronize tu dia tulis kena login. Dia kena guna EndNote account credential. EndNote? Kalau kat saya EndNote apa? Dia keluar sini EndNote login. EndNote login? Dia login? Dia minta login dia minta login.
daripada asal-asal lah dia keluar macam ni. Sepatutnya sepatutnya tak ada isu sebenarnya. Dia keluar tak macam ni kat saya ni? Macam you dia keluar tak macam ni? Email kat atas ni. Synchronous status. Tak keluar. Tak keluar. Jadi kena Tak keluar. login. Kena login dulu. Login pakai apa Login kena pakai email. Saya recommend lah pakai email UiTM lah, senang. Pakai email ATM Email UiTM senang. Okey. Boleh? Okey. Okey, ada apa-apa lagi soalan tanya? Oh, sama juga. Muhammad Amir kena ni lah. Kena pastikan login. Pastikan dia keluar ada email kat atas ni. Ya. Macam saya dia keluar Muhammad HDM 578 ni. Kena sign in lah. Ya. Kena sign in dulu baru boleh guna. Ya. Okey. So, kalau tak ada soalan, jadi saya nak tunjukkan step terakhir lah. Macam mana kita nak import ataupun nak adding references ke dalam Microsoft Word. Okey, so saya minta semua bukalah Microsoft Word masing-masing. Okey, nampak tak kat sini saya terangkan dulu function dulu lah. Kat sini untuk kita insert di bawah EndNote 20 ni, kita boleh nampaklah ada insert citation kat sini. Kita boleh insert citation sama ada single citation ataupun kita boleh select citation dekat EndNote desktop dan kita boleh import ataupun insert citation ke dalam Microsoft Word lah. Dan kita boleh juga insert note dan insert pictures lah ya. So kat sini kalau kata kita nak balik kepada EndNote desktop, kita boleh gunakan function go to EndNote. Dia akan patah balik kepada Mendeley desktop desktop lah. EndNote desktop ni ya. Yang ini kalau kata kita nak pindah ataupun kita nak update citation, kita boleh klik edit edit ni sebab tak ada citation lagi, jadi tak keluar lagi lah ya. And then kita boleh juga edit kita punya library reference. Saya nanti saya tunjuk macam mana ya. Okey, kat sini kita boleh juga selain dekat EndNote desktop, kita boleh juga update kita punya citation style kat sini. Kalau kata nak pakai tadi IEEE selain kat sini, selain dekat kita panggil tab panel ni, kita boleh juga gunakan function dekat sini. Kita boleh update kita punya citation And then kat sini function dia untuk kita update citation and bibliography lah. And then yang ini kita convert Contohnya kalau kita nak convert, contohnya kita nak hantar assignment ke lecturer nak convert Word citation kepada EndNote ke, kita nak convert reference management citation to EndNote ke ataupun kita nak hantar guna plain text Kalau kata kita klik convert to unformatted citation, format citation kita akan hilang lah. Jadi beware lah, hati-hati, jangan main klik je, jadi susah nak kembali lah. Kalau kata convert to plain ni, normally bila kita buat artikel, kita produce artikel jurnal and then kita nak submit kepada kepada editor dan sebagainya, kita kena convert to plain text lah. Jadi make sure dia akan keluar option untuk kita save another sebagai backup lah. Jadi tak hilang lah satu dokumen kita yang kita ada EndNote citation tu and then plain text satu. Yang plain text kita hantar kepada publisher. Okey, so kat sini ada juga function untuk kita kategorikan reference kita lah. Yang ni saya tak pakai mana tak sure macam mana pakai dia. Okey, yang ini pun saya tak sangat dah, cuma yang penting kedua-dua benda ni lah Kat sini juga ada function, kalau tengok ada panah bawah ni, kita boleh setting kita punya kita panggil layout lah kita panggil layout atau format lah. Kita boleh setting kat sini kita nak pakai apa. Selain dekat atas ni kita boleh setting juga kat sini, nak ubah kita punya style and then kita boleh juga change dia punya layout Contohnya layout contohnya kalau kita nak mudahkan kerja dekat bahagian references tu kita tak nak type, nanti kita nak bila kita insert bibliografi tu terus dia keluar je references. Tak perlu nak type banyak-banyak. Kita boleh setting kat sini. Type je references. Okey. So font pun kita boleh ubah kat sini. Contohnya saya nak pakai, saya suka font contohlah font Arial black contohnya, Arial black. So font sebelah okey. And then kita boleh juga setting kita punya spacing kat sini nanti kita tunjuk saya klik okey, Arial tu cantik pula nampak. Tak apalah, kita pakai Calibri lah. Okey. Calibri okey.
Klik OK. So tak keluar apa-apa selagi kita tak minta dia insert citation bibliografi, selagi tu tak akan keluar lah. Okay, first step untuk kita insert citation, kita klik insert citation. Klik insert citation. Nampak tak dia keluar macam kita punya apa ni, ada toolbar boleh pergi box ni. Kita boleh buat searching by author, by tahun ataupun by title kat sini Contohnya lah, kita nak buat pasal tadi micropolar micropolar. Kita nak buat index citation ni micropolar. Okey, kita search find. Okay, fine. So dia akan keluar artikel yang berkaitan dengan micropolar sahaja Okey, contohlah saya nak add yang ini pastikan save kita dekat library lah, jangan share group lah, library mana kita cari dalam Android desktop klik okey, kat sini kita kena setting betul lah, sama ada kita nak display sebagai author dalam bracket year ataupun kita nak exclude, nak keluarkan author name tu, kita nak tahu sahaja, ataupun kita nak exclude tahun, kita nak author saja, ataupun kita nak masukkan dalam bibliografi yang di akhir sekali Jadi kat sini saya pilih display author year. So dia keluar, nampak tak? Terus sebab dia keluar ni references ni. Tak perlu kita type references sebab saya dah setting kat sini tadi. Saya dah setting dekat layout, saya type references. So dia akan automatically keluar dia punya bahagian belakang sekali artikel So tak perlulah kita nak copy ataupun nak insert satu tak perlu. Yang ini kita panggil index citation. Contohlah you ambil artikel ni contoh saya go to saya ambil artikel mana tadi edit saya nak edit. Saya ambil artikel saya pergi tadi go to end balik. Dia balik dah balik so saya ambil micropolar tadi balik saya searching balik artikel tadi micropolar reference lah micropolar search. Okey, tadi saya ambil yang ni kan, saya nak tengok dia punya full text tadi. Yang tak ada full text contohlah saya ambil yang ini lah. Ada. Okey, saya ambil ataupun saya ambilkan lah senang. Okey, saya buka. Contohlah saya ambil dia punya paragraph Yang ini kalau kata you ambil direct macam gini, kita panggil direct code, kena nyatakan dia punya pages kena punya pages. Ini page mana, contohnya page 1 lah Okey, contohnya. Ini pasal apa Contoh. Destination Okey, contohlah saya ambil saya ambil Okey, ini saya ambil, ini kita panggil direct code lah. Mana kita tak olah ayat ataupun kita tak paraphrase. Jadi kena masukkan dia punya citation. Kita kena masukkan insert citation, kita ambil tadi ni kan. Jadi kena masukkan kena masuk auto macam gini ini bukan ni lagi ni. Ini kita panggil code tadi, tapi ini belum cukup lagi dia punya ni. Jadi kita kena edit untuk jadikan dia punya index citation direct code. Jadi kena tambah dia punya pages ni. Contohnya page 2 tadi kan. Okey, klik OK. Nampak tak? Ini barulah kita panggil index citation untuk direct code. Kalau kata kita paraphrase, kita olah balik ayat, contohnya according to kita ni paraphrase kita restructure balik ayat tu. Jadi kena masukkan macam ginilah. Kena insert citation. Contohlah kita ambil yang ini. Kita restructure. Ini format dia. Macam gini. Bila kita restructure, kena buat macam gini. Kalau ni untuk kita direct, kita direct kita tak ulah ayat tu ataupun kita tak paraphrase ayat tu. Okey, bila kita dah masuk, automatically dah listing dah. Tak perlu kita nak key in 2 kali masuk kat sini Okey. Satu lagi, kalau kita nak prefix, maksudnya kita nak keluarkan kalau kata kita nak, contohlah kita nak masukkan bibliografi lain. Maknanya yang ini kita panggil references sebab kita guna dalam in-text, kita guna dalam body. Contoh kalau kata kita tak guna dalam body pun, kita nak masukkan kita punya references bibliografi,
kita kena pergi sini pergi sekejap ya. Okey, insert citation. Contohlah saya tak guna pun yang Puma ni ya. Saya just baca tak ada point lah berkenaan dengan yang kita buat ni. Jadi saya kena, tapi kita perlu masukkan ni sebagai perlukan masuk dia sebagai bibliografi. Jadi kita double klik mana kita nak masuk untuk jadikan bibliografi, klik insert bibliografi. So dia tak ada dalam teks ni, dia akan masuk bawah bibliografi. Ini kira reference lah. Di bawah reference tapi dia kategori sebagai bibliografi. Mana kita tak buat rujukan secara direct lah. Secara indirect ya. Okey, nampak? Okey, settle kat situ. Kalau kata contohnya kalau kita dah siap, dah complete buat literature review, dah buat index citation, dah ada dia punya references, kita nak kemaskan, kita nak bahagian kita panggil makeup lah ya. Kita nak makeupkan dia dan nampakkan dikemas, nampak bila dia dah macam jantung ni berserabut nampak ya. Jadi kita boleh kita boleh setting kat sini. Pergi ke atas ni, nampak tak layout? Okey, klik layout. Jadi kita boleh setting dia punya spacing dengan space after. Okey, contohlah saya nak spacing ni line 145. Saya nak dia punya ataupun saya nak single, nampak kemas single, saya nak dia punya space after tu saya nak buat 145. Okey, so bila kita klik okey, nampak tak? Dia dah ada gap sikit antara satu reference dengan references yang lain. Okey. So itu saja ya. Kalau kata contohlah, contoh kalau kata tiba-tiba last minute publisher nak ataupun lecturer nak saya nak citation lain, saya nak citation style lain, saya nak IEEE. So boleh je update kat sini, pergi ke pilih APA style yang ada. Contohlah saya nak try IPE. IPE nampak? Beza. Dia dah update. Kalau kata ni dia ada tahun ni digantikan dengan angka saja. Nampak? Kalau kata nak try lain pula, contohnya saya nak try Turabian. Macam mana rupa Turabian? So nampak? Dia akan update automatically. So mudah. Yang ni kalau tak nak setting balik pun tak ada masalah. Pergi balik, nampak spacing besar sangat. Pergi layout. Ambil dah balik kepada single. Okey. Jadi tak? Tak jadi. Oh, tak jadi. Ataupun kita tengok balik layout not none. None. Ada tak none? Okey, nampaklah beza sikit ada gap. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan? Nak tanya? Nak tanya? Sila. Kalau yang reference tu, kalau nak ikut alfabet tu kena buat by manual ke boleh ni juga? Kalau reference kan nama kan nak ikut alfabet A, B, C, kena buat secara manual ke boleh guna tu? Yang dekat Word ni? Tak perlu. Seperti yang saya maklum dalam slide tadi, memang dia dah ikut alphabetical order dah ni, nampak? Contohlah, saya masukkan line, contohnya saya insert citation. Okey ya, saya insert citation. Allah ya, kena clear ni ya. Okey, saya insert citation. Saya insert. Contohlah saya nak cari pasal apa tadi? Selain okey, contohlah saya ambil buyer. Buyer pun boleh Contohlah saya nak yang tahun 2020 saja. Fine. Okey. Contohnya saya ambil H tadi ataupun B lah. B insert bibliografi. Nampak tak? Nampak? Dia update antara A dengan K tadi. Tu dia dah sort ikut alphabetical order dah kat sini. Tak perlu tak perlu lah kita nak nama manually lah. Okey, satu lagi kita boleh juga insert citation by selected Saya tak lupa tunjuk kat sini selected citation. Contohnya kat sini saya buka manual desktop ni. Contohlah saya nak ambil berkenaan dengan contohnya kat sini microphone. Kita dah buat dia kan. Algorithm tak ada algorithm ni. Okey, contoh file. Contohnya algorithm. Saya searching by title algorithm. Algorithm. Search. Tak jumpa. Hijau. Search. Tak jumpa. Ataupun apa tapi COVID dah senang, COVID lah. Okey.
Contohnya saya nak masukkan dua references daripada ni lah. So saya double klik saja, saya highlight mana, saya select dulu mana-mana references saya nak masuk, and then buka Word tadi, klik insert citation, ambil insert selected citation. So nampak sekejap problem. Oh, okay, sorry sebab dia tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Sebab yang ni saya dah delete sekejap, dah delete ni. Sekejap. Betul dah delete. Delete lah gitu kan. Selected is not from, tak ada dalam library ni, sorry kena ambil dalam library kita. Library ni library Micropolar lah. Contohnya saya nak select masuk yang ini, select dua benda ni. Okey. Saya nak insert selected. Curriculum bibliografi. Sekejap tak keluar pula, pasal tak keluar. Sorry. Patut tak keluar. Saya guna style terlebih ni. Sorry. Pelik sikit. Kita update balik. Nampak? Dah banyak kali dah dapat masuk bila kita guna different format ni, different style lah dia keluar Okey, contohnya kalau kata tiba-tiba lah kita ambil statement tu, contohnya ada banyak pendapat lah, macam merujuk ataupun banyak persamaan, macam author dia kata benda yang sama, banyak. Jadi kita boleh merge kan ke semua author ni dengan cara kita edit. Saya kat edit. Kita pergi edit. Saya nak update display. Sorry, prefix. Tak, saya nak merge. Sorry, kat sini. Sorry Contohlah. Okay, seperti ni Contohlah saya insert selected. Okay. Macam ni. Kita select tadi dia merge together. Kita select daripada ni tadi. Sebab tadi saya buat banyak kan. Yang ni kita select mana kita nak merge tadi. And then kita insert selected. Okay, and then dia akan merge sekali macam ni. Satu ni lah. Okey, boleh tak? Boleh? Yang ni kalau kata ada dua, kalau kata ada contohnya ada dua author ceritakan benda sama, jadi kita nak rujuk kepada dua author ni, jadi kita selected tadi and then kita jadi macam gini lah. Kalau kita nak keluarkan daripada ni, kita kena suffixkan dia. Sekejap citation. Ataupun kita letak page number pun boleh kat sini. Contohnya page. Ini kalau kata kita guna in-text station code ni dia boleh masuk page kat sini. Mana-mana lah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita berakhir? Tak clear? Okey. Sementara tunggu kawan-kawan mungkin ada tanya ke ataupun tengah fikir nak tanya apa, saya nak minta you all semualah isi penilaian kat sini dengan ikut step dia lah. Masuk ke EKKM ni masuk ke KKM ini, and then pilih penilaian survey warga UiTM. Jangan lupa sign in with Google. And then pilihlah kalau kata echo UiTM, contoh saya pilih nama saya lah.
Okay. And then kat sini ambil EKKM Participant Survey. Klik yang ini. So dapat pautan macam ni. Jadi kat sini copy dia punya reference ID TER ni, TER. And then paste kat sini. Paste kat sini and then submit lah. Submit kat sini. Jadi saya dah minta you all isi lah penilaian untuk kelas pada pagi ni. Dan semua siapa yang dah isi akan dapat e-certificate lah ataupun sijil. Sijil. Ini dikira sebagai kehadiran jugalah untuk hari ni lah. Okey, boleh? Boleh tak? Okey, kita ada masa 5 minit lagi kot. Apa-apa nak tanya? Tak ada soalan ya? Tak ada. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada doktor lah untuk apa ni? Mungkin buat closing ke ataupun dan sebagainya lah. Okay, terima kasih Cik Syahnizam di atas segala yang telah ditunjukkan lah untuk hari ini. So hopefully semua kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. So, kalau dah tak ada dah semua faham Harap-harapnya lah ya. Kalau kata ada kemuskilan lagi, jangan segan-segan lah. Kita ada grup Telegram sebenarnya. Grup Telegram, kita ada juga platform chat with the librarian ya. Boleh apa ni, email dan WhatsApp dan sebagainya lah. Anda boleh chat dengan librarian untuk bantuan dan sebagainya lah. Kalau kata ada masalah berkaitan dengan EndNote ya. Kalau kata nak personally email kat saya pun boleh. Kalau kata ada masalah nak tanya, kemudian boleh gunakan email saya lah. itn.edu.my. Ini email saya lah. Kalau kata ada apa-apa boleh email. InsyaAllah saya will reply ya. Tak masalah. Okay, so apa-apa boleh contact Cik Syahnizam lah ya. Nanti yang recording video ni Cik Syahnizam akan share ke? Nanti saya akan share. Okay. Lepas ni saya akan share jugalah untuk student siapa yang nak refer balik ke kan. Takut lupa-lupa balik. Okay, so kita habis dekat sini. Terima kasih banyak-banyak Cik Syahnizam. Sama. Kita tutup dengan tasbih farah dan surah Wal-Asr. Jadi sebelum akhir, inilah saya nak mohon maaf lah kalau kata ada kekilafan ke ataupun ada kelemahan daripada pihak saya lah. Dari segi penyampaian dan sebagainya, jadi saya mohon maaf lah ya. Okey, yang mana yang kelemahan daripada saya yang lebihnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, terima kasih kepada semua ya atas partisipan dan dan komitmen semualah ya dalam menghadiri kelas pada pagi ni ya. Saya halalkan semua ilmu yang saya sampaikan insya-Allah dan harap semua dapat menyiapkan projek masing-masing dengan jaya ya. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Encik Syahnizam. Sama. Semoga jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Encik. Sama.